Nombor 8. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahawa rombakan kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berlaku dalam masa terdekat. Beliau berkata antara sebabnya ialah kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub. Katanya mesti ada rombakan, saya fikir dalam waktu terdekat. Ditanya desas-desus bakal dilantik mengetuai Kementerian Dalam Negeri susulan rombakan itu, Ahmad Zahid berkata beliau sedia menerima apa jua tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Katanya, saya pun lihat poster begitu tetapi Perdana Menteri belum bagi tahu saya. Sebenarnya kementerian mana pun saya pergi, saya bersedia sebab yang penting kabinet ini dibuat keputusan secara konsensus. Biarpun saya memegang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, tetapi pada waktu yang sama, Perdana Menteri meletakkan saya sebagai pengerusi jawatan kuasa kabinet, jawatan kuasa peringkat tinggi serta pasukan petugas yang melibatkan pelbagai kementerian dan saya juga lakukan perkara itu demi kepentingan kerajaan perpaduan yang ada. Ahmad Zahid juga berkata sebagai Presiden UMNO serta pengerusi Barisan Nasional, beliau berharap Kementerian Wilayah dan Persekutuan dapat diwujudkan semula dalam rombakan kabinet baru. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu pernah dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri dari 2013 hingga 2018 di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memutuskan untuk menjelajah ke semua 191 bahagian UMNO di seluruh negara bagi mengupas isu berkaitan parti termasuk yang melibatkan perundangan dan politik. Katanya ini penting biar mereka ahli UMNO datang dan dengar sendiri penjelasan daripada saya dan pasukan yang mengenai aspek politik, perundangan serta beberapa isu lain. Komunikasi melalui pendekatan tanpa lisan sangat penting. Lebih penting jika ada sentuhan peribadi melalui komunikasi lisan melalui pemimpin utama organisasi. Ahmad Zahid menambah beliau komited untuk bertemu dengan ahli parti di setiap bahagian melalui pendekatan konservatif itu walaupun terpaksa mengambil masa yang lama. Nombor 7. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno menafikan menggelar Vincent Tan dan syarikat Tycoon itu sebagai korup. Katanya rakyat Malaysia sedia mengetahui bahawa dia sebagai Menteri Besar Kedah mengamalkan dasar mengutamakan golongan bawahan dan bukan golongan korporat atau kaya. Jelasnya kenyataan tidak akan menyelebahi tycoon besar bermaksud keutamaan tidak akan diberikan kepada korporat besar dalam aspek pembangunan. Katanya polisi yang dinyatakan oleh defendant tersebut adalah polisi masa rakyat yang sentiasa dilaung-laungkan oleh defendant dalam kempennya dan juga merupakan polisi kerajaan negeri Kedah di bawah pimpinan defendant. Ia tidak sama sekali bermaksud memfitnah pelantik pertama atau Tan selaku ahli korporat besar. Peguam Sanusi Muhammad Faizil Cik Abu mengesahkan bahawa pembelaan itu difailkan 2 hari lalu pada 29 September. Tan pengasas bersama kumpulan Berjaya serta Berjaya Land berhad menyamar Sanusi pada 8 Ogos lalu susulan ucapannya semasa kempen pilihan raya negeri di Citra 6 hari sebelum itu. Terdahulu Tan mengeluarkan surat tuntutan guaman kepadanya yang menuntut permohonan maaf daripada Sanusi serta ganti rugi 200 juta ringgit. Ia susulan dakwaan Sanusi bahawa rakan sejawatnya dari Selangor, Amiruddin Syari terlibat dalam skandal dengan Tan dalam projek pembersihan Sungai Kelang. Nombor 6. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menolak spekulasi bahawa akan berlaku rombakan jemaah menteri dalam masa terdekat. Sebaliknya, dia yang juga timbalan Perdana Menteri berkata dia belum dipanggil lagi untuk sebarang rundingan. Katanya saya belum bincang dengan Perdana Menteri lagi. Dalam wawancara sebelum ini, Perdana Menteri menyebut bahawa parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan akan dirundingi terlebih dahulu atau sekurang-kurangnya dimaklumkan. Belum ada tanda-tanda Perdana Menteri memanggil sekurang-kurangnya saya sebagai Presiden UMNO dan pengerusi BN untuk dimaklumkan. Media sebelum ini membuat spekulasi mengenai rombakan kabinet dengan mendakwa ia akan diputuskan pada mesyuarat kabinet. Beberapa portal berita mengaitkan beberapa nama besar dalam komponen BN untuk kembali dilantik sebagai menteri, termasuk anggota Parlimen Tapa M. Saravanan dan anggota Parlimen Aitam Wee Ka Siong. Mengulas spekulasi rombakan kali ini akan memasukkan nama 2 wakil komponen BN iaitu MCA dan MIC. Ahmad Zahid berkata dia tidak tahu mengenainya. Katanya saya pun ada dengar khabar angin sama dan Perdana Menteri tidak pernah bincang perkara itu dengan saya. Zahid berkata kuasa rombakan adalah kuasa prerogatif dan budi bicara Perdana Menteri. Media pada 19 September lalu melaporkan Timbalan Menteri Pertahanan Adil Zahari dijangka bakal dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang baru menggantikan Allahyarham Salahuddin Ayub. Turut disebut akan dilantik sebagai anggota jemaah menteri adalah Naib Presiden UMNO Johari Abdul Ghani serta Menteri Besar Pahang Wang Rusdi Wan Ismail dan juga Naib Presiden UMNO. Nombor 5. Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar menafikan parti itu kemungkinan meletakkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perikatan Nasional pada pilihan raya kecil Kemaman. Katanya tidak ada perbincangan setakat ini dan dia hanya mendengar spekulasi berkenaan menerusi media sosial.
Katanya, kami pun sebenarnya belum bincang dalam kalangan pimpinan tertinggi PAS tentang persiapan menghadapi pilihan raya terutamanya penentuan calon. Tarikh nak bincang calon pun belum ada lagi, mungkin minggu depan saya akan ke Kuala Lumpur. Ahmad Samsuri mengulas laporan sebuah portal yang menyebut jika Dr. Mahathir berkata jika kembali ke Dewan Rakyat, ini akan memberinya peluang untuk berkhidmat sebagai semak dan imbang yang lebih berkesan terhadap kerajaan perpaduan. Laporan itu juga mendakwa rundingan telah dimulakan dengan pemimpin PAS mengenai pencalonan bekas Perdana Menteri itu. Katanya Mahathir mempunyai pengaruh besar dalam kalangan pengundi Melayu dan pemimpin akar umbi. Jika menang, dia akan menjadi ahli parlimen tertua yang akan dipilih. Paling penting, mereka mahu meletakkan Dr. Mahathir di parlimen bagi mewakili kepentingan 4 kerajaan negeri. Tidak ada gunanya bercakap di luar dewan. Mahathir baru-baru ini dilantik sebagai penasihat tidak rasmi sebagai 4 kerajaan negeri pimpinan PN. Mengulas selanjut, Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu berkata, PAS tiada rancangan untuk meletakkan calon bersatu bertanding di Kemaman yang ia merupakan kerusi tradisi mereka. Namun katanya PAS juga tidak menolak kemungkinan akan mempertaruhkan penyandang kerusi itu, Cik Alias Hamid, untuk mewakili parti itu sekali lagi pada PRK Parlimen Kemaman. Katanya segala kemungkinan berkaitan calon boleh berlaku termasuk calon luar selagi penamaan calon tidak dibuat. Pada PRU 15 lalu, Cik Alias memenangi kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti 27,179 undi. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu tidak akan merayu terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu pada 26 September lalu yang membatalkan kemenangan Cik Alias di Kemaman. Alasannya memandangkan hakim tidak menamakan mana-mana pihak yang terlibat dengan amalan rasuah bagi kawasan itu. Nombor 4. Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasaruddin Daud berbincang untuk meningkat pelaburan, penggunaan tanah sebagai modal dan penyelesaian isu bekalan air bersih di Kelantan. Bekas Perdana Menteri itu berkata, jika negeri mampu menyediakan kemudahan asas seperti sistem jalan raya, bekalan air dan elektrik yang baik, ia akan menarik kemasukan pelabur. Negeri itu juga mampu membekalkan tenaga kerja apabila industri dibuka kerana ramai orang Kelantan berhijrah ke Lembah Kelang untuk bekerja dalam pelbagai industri. Katanya, Kelantan adalah negeri orang berniaga. Rata-rata penduduk terbabit dalam aktiviti perniagaan dan kebanyakannya ialah industri kecil-kecilan. Tidak banyak industri kilang dari luar negara bertapak di sini, kecuali syarikat dari Jepun yang asalnya di Selangor tetapi memilih berpindah dan buka kilang di Kota Baru pada 1989. Terdahulu Dr. Mahathir bertemu dan berbincang mengenai pembangunan negeri dengan Menteri Besar Kelantan dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sempena program State Government 4 di kediaman rasmi Menteri Besar. Dr. Mahathir berkata orang Kelantan juga sinonim dengan berniaga dan mereka cekap dalam peluang perniagaan serta sanggup ambil risiko. Katanya insya-Allah negeri ini akan makmur dan berjaya jika sumber negeri dan kebolehan rakyatnya diperkenal dengan baik. Nombor 3. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan bahawa parti itu mengeluarkan arahan agar 5 jawatan tertinggi tidak dipertandingkan dalam pemilihan akan datang. Malah katanya dia sendiri meminta agar dicalonkan orang lain bagi jawatan yang disandangnya itu. Tegasnya PAS sama sekali tidak pernah menghalang mana-mana PAS kawasan untuk mencalonkan sesiapa bagi mana-mana jawatan. Katanya ada pihak menuduh kononnya PAS mengeluarkan arahan agar top 5 tidak dipertandingkan. Saya ingin tegaskan bahawa parti tidak pernah menghalang mana-mana kawasan untuk mencalonkan sesiapa sahaja untuk mana-mana jawatan. Bahkan saya sewaktu merasmikan mesyuarat agung beberapa kawasan, memohon agar mereka mencalonkan orang lain untuk jawatan timbalan presiden. Terdahulu PAS mengumumkan presiden, timbalan presiden dan 3 naib presidennya akan kekal memegang jawatan dan pemilihan itu hanya akan mempertandingkan jawatan ahli jawatan kuasa pusat. Ini bermakna Abdul Hadi Awang akan kekal sebagai Presiden PAS untuk tahun ke-21 selepas menggantikan Allahyarham Fadzil Noor pada 2002. Ketika ini jawatan timbalan Presiden disandang Tuan Ibrahim, manakala 3 jawatan naib Presiden diisi oleh Ahmad Samsuri Mokhtar, Idris Ahmad dan Muhammad Ahmad Abdullah. PAS akan mengadakan muktamar tahunan mereka di Shah Alam pada 20 hingga 22 Oktober ini. Kali terakhir PAS mengadakan pemilihan ialah pada 2021. Pengumuman itu sekaligus dikritik parti pihak lawan antara lain mendakwa PAS lebih tidak demokratik berbanding UMNO. Sementara itu, Tuan Ibrahim juga ahli Parlimen Kubang Kerian berkata jawatan adalah satu amanah yang perlu dipikul seandainya dipilih. Katanya berkat kerjasama jemaah, insya-Allah jemaah ini akan terus diberkati Allah. Nombor 2. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh mendedahkan mengenai pengkhianatan dilakukan Katil Beras dengan mendakwa beras tempatan sudah bertukar menjadi beras hancur. Beliau menjelaskan disebabkan beras hancur boleh dijual dengan bukan harga kawalan, maka Katil Beras menjual beras standard pada harga beras hancur. Katanya jika harga beras tempatan ditetapkan pada RM2.60 per kilogram, tetapi Katil ini telah menjual dengan harga RM3.40 per kilogram
apabila menukarkan bil jualan mengikut harga beras hancur. Ini adalah pengkhianatan yang menekan rakyat di bawah. Justru beliau menyarankan diwujudkan semula lembaga padi dan beras bagi menangani krisis bekalan beras yang meruncing ketika ini. Beliau berkata penubuhan semula lembaga terbabit wajar dilakukan sebagai usaha menguatkuasaan yang ketat dan total untuk mengatasi pengkhianatan kartel beras terhadap rakyat. Katanya kerajaan sudah beri pelbagai subsidi untuk memastikan beras tempatan ini dijual dengan harga yang rendah, tetapi mereka kartel ini mengkhianati kita semua. Beras tempatan ada tapi ia dikhianati puak-puak ini dan akhirnya rakyat yang menderita. Pada masa sama, beliau memberi amaran kepada kartel terbabit supaya sentiasa beringat bahawa tindakan mereka diketahui. Katanya jangan ingat kilang di luar Melaka kita tidak ada maklumat. Nasib baik kilang ini di luar Melaka jika dalam Melaka memang siap kena sita ini. Malah beliau memaklumkan terdapat banyak lagi pendedahan akan dibuat oleh pihaknya. Katanya selagi mana ia adalah hak rakyat, selagi itu kita akan pertahankan dan lawan. Nombor 1. MCA menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melepaskan jawatan sebagai Menteri Kewangan untuk memberi tumpuan kepada pentadbiran negara di tengah desas-desus mengenai rombakan kabinet. Jurucakap parti itu Mike Chong berkata, Anwar sebaliknya perlu melantik Menteri Kewangan kedua yang boleh memberi tumpuan kepada hal-hal ekonomi sekaligus membolehkan Anwar memberi tumpuan kepada urusan pentadbiran negara. Dia berkata Anwar perlu mengambil langkah itu memandangkan rakyat pada masa ini dihempit kenaikan kos sara hidup dan pendapatan tidak meningkat sedangkan kerajaan tiada arah tuju ekonomi yang jelas. Katanya berikutan itu kami menyeru Perdana Menteri mempertimbangkan untuk mengambil pilihan yang disebutkan di atas untuk memberi tumpuan yang lebih baik dalam menyelesaikan dilema ekonomi negara. Chong yang baru-baru ini dipilih sebagai timbalan Ketua Pemuda MCA turut mencadangkan agar Anwar memecat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabuk kerana didakwa hanya menimbulkan kontroversi dan gagal melaksanakan tugas mereka. Menerusi kenyataan dalam versi bahasa Cina, Chong juga meminta Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan komen ditukar. Dia mendakwa Rafizi gagal mengukuhkan ekonomi negara dan pendapatan rakyat, sebaliknya meminta orang ramai memasak sendiri di rumah dan tidak makan di luar. Rafizi berkata orang ramai menjadi ketagih untuk makan di luar sehingga mengurangkan pendapatan boleh guna mereka. Bagaimanapun kata Rafizi, rakyat tidak boleh dipersalahkan. Sebaliknya menyalahkan perkara itu kerana dasar kerajaan terdahulu. Selain itu, Chong berkata Muhammad atau lebih dikenali sebagai Mat Sabu pula gagal menyelesaikan masalah kekurangan telur dan beras yang dihadapi negara. Katanya dia bukan sahaja gagal menghalang masalah ini daripada berlaku, malah juga gagal menangani kenaikan harga barangan keperluan harian yang mendadak. Sementara itu, Chong berkata Ngah perlu digugurkan daripada kabinet kerana terus bertindak sebagai ahli politik pembangkang walaupun kini menjadi menteri. Dia merujuk tindakan Ngah memalukan mendiang aktris Hong Kong didasar semasa ceramah dalam kempen Peliharaan Kecil di Pelangat dan meletakkan logo DAP pada cek olok-olok ketika menyampaikan sumbangan kerajaan kepada beberapa sekolah. Katanya dia telah mencemarkan imej kabinet dengan teruk yang merupakan salah seorang menteri yang mesti dipertimbangkan untuk digantikan. Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.